Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sah, Rosmah Mansur terima arahan daripada mahkamah yang paling mengerikan. Baru-baru ini Rosmah Mansur telah disaman sebanyak AS ataupun American Dollar 346 juta. Kalau didarab dengan wang ringgit Malaysia, ianya menghampiri 1 bilion. Wow, ini bukan satu nilai yang biasa-biasa. Ini nilai yang luar biasa. Hari ini akhirnya mahkamah mengarahkan Rosmah Mansur memfailkan pembelaan saman AS 346 juta ringgit daripada 1MDB. Rosmah Mansur ditetapkan untuk memfailkan pernyataan pembelaannya pada 4 Julai terhadap saman sivil berjumlah American Syarikat Dolar 346 juta daripada 1MDB dan 10 pihak yang lain. Tuntutan itu berhubung dakwaan menerima barang kemas dan juga barangan mewah lain yang dibeli dengan dana yang digelapkan daripada syarikat pelaburan negara itu. Peguamnya Muhammad Bahrudin Muhammad Arif berkata ini antara arahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semasa pengurusan kes tindakan sivil itu pagi tadi. Peguam itu berkata isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang dipenjarakan sebelum ini telah hadir bagi melawan saman itu. Berikutan pengurusan kes hari ini, Mahkamah Sivil menetapkan penyataan tuntutan saman yang akan difailkan oleh 1MDB pada 4 Jun. Pembelaan oleh Rosmah difailkan pada 4 Julai dan jawapan oleh 1MDB kepada pihak pembelaan pula akan difailkan pada 2 Ogos. Pengurusan kes seterusnya melalui Zoom adalah pada 14 Jun, kata peguam itu kepada Malaysia Kini. 1MDB dan 10 pihak terbabit atau tersebut memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 Mei lalu dengan menamakan Rosmah Mansur sebagai defendant pertama dan Shabnam Naredas Daswani sebagai defendant kedua. Menurut salinan writ saman itu, pelanatif mendakwa Rosmah menerima ribuan barang kemas, jam tangan dan beg tangan yang ditulis atau dibeli oleh Shabnam dengan menggunakan wang yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB dan pelanatif yang lain. Selain 1MDB, 4 lagi pelanatif adalah subsidiari syarikat itu, yaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, dan Global Diversified Investment Company Limited. Pelanatif yang lain adalah bekas subsidiari 1MDB SRC International Sdn Bhd dan 5 syarikat yang dalam proses pembubaran, yaitu Affinity Equity International Partners Limited, Alson Change Holding Limited, BlackRock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited, dan Brightstone Jewelry Limited. Pelanatif mendakwa premis tuntutan mereka adalah tuntutan proprietari berequity dan atau penerimaan harta amanah atau hasilnya yang dapat dikesan yang tidak berpatutan atau diketahui penerimaan yang diketahui dengan atau bantuan tidak jujur dalam pecah amanah atau pelanggaran kewajipan fiduciary, bantuan tidak jujur dan atau pengayaan tak patut. Mereka mendakwa wang dipindahkan menggunakan pelbagai entiti luar pesisir termasuk 5 pelanatif yang terlibat sebelum diberikan kepada 48 vendor yang berpengkalan di tidak kurang daripada 14 bidang kuasa untuk pembelian barangan mewah. Sebanyak 320 bayaran sedemikian berjumlah
AS dolar 346 juta 10.489 juta AS dolar telah dibuat dakwa mereka. Selain menuntut arahan agar Rosmah membayar lebih AS 346 juta kepada mereka, Planatif turut memohon mahkamah antaranya agar mengarahkan defendant untuk membayar ganti rugi atau pampasan berequity yang ditetapkan mahkamah, ganti rugi keterlaluan dan atau ganti rugi teladan serta relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Mampukah Rosmah Mansur membayar AS dolar 346 juta ini kalau beliau kalah dalam kes ini? Ini jumlah yang sangat besar, dan dari mana mau dapat duit sebanyak itu? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Jika ini benar-benar berlaku, maka bersatu otomatis tiada masa depan lagi, dan pastinya sudah boleh kira tidak relevan lagi. Jika syarat pertandingan tidak dilonggarkan, bersatu otomatis tiada lagi masa depan. Menjelang pemilihan bersatu yang dijangka berlangsung pada September depan ini, keperluan melonggarkan syarat pertandingan semakin menjadi perhatian. Mengikut peraturan semasa, hanya mereka yang memegang jawatan ketua bahagian atau dalam MPT selama 2 penggal lengkap saja yang layak bertanding jawatan top 5, yaitu presiden, timbalan presiden, dan 3 kerusi naib presiden. Dengan peraturan tersebut, sementara Muhyiddin Yassin masih pasti tidak dicabar, ia juga menyebabkan hanya bekas menteri Muhammad Ridwan Ahmad Yusuf dan atau Pak Wan yang dilihat berpotensi untuk mencabar Ahmad Faizal Azumu atau Peja bagi jawatan timbalan presiden. Tetapi kedua-dua pemimpin berkenan selain kalah pada PRU 15 lalu, mereka juga tiada aura untuk membawa bersatu ke tahap yang lebih meyakinkan. Dua tokoh penting dalam bersatu yang diperkatakan ramai ada potensi, ialah Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali, tidak layak bertanding sebarang jawatan kerana tidak memenuhi syarat menjadi ketua bahagian atau berada dalam MPT selama 2 penggal dengan lengkap. Dengan itu, banyak pihak dalam parti bersatu merasakan jika syarat dipertandingkan tidak dilonggarkan, pasti parti akan kehilangan masa depan dalam menghadapi PRU 16 akan datang, terutama jika selepas ini Muhyiddin didapati bersalah atas kes mahkamah yang dihadapi beliau itu sedang dihadapinya. Kalaupun Muhyiddin tidak disabitkan bersalah oleh mahkamah sebelum PRU akan datang, gandingan beliau dengan Peja atau Pak Wan tetap dilihat hambar di mata banyak pihak dan akan lebih memungkinkan Bersatu dan PN terus kekal sebagai pembangkang. Dengan demikian, mendepani PRU akan datang, mau tidak mahu Bersatu perlu merangkumkan semua watak penting dalam parti itu untuk berada dalam kepimpinan utama agar rakyat melihat ada harapan untuk mereka berteduh di bawah parti itu. Sebab itu, Bersatu perlu melonggarkan syarat pertandingan, di mana dalam hal ini MPT parti berdasarkan perkara 14.14 diberi kuasa untuk melonggarkan peraturan semasa yang terpakai sekarang, supaya akhirnya sesiapa saja pemimpin bebas untuk menawarkan diri bertanding sebarang jawatan. Sebagai parti baru yang hanya didaftarkan sebelum PRU 14 lalu, syarat mesti menjadi ketua bahagian atau berada dalam MPT selama 2 penggal lengkap baru layak bertanding jawatan top 5 adalah sama sekali tidak relevan dan boleh dianggap mengarut.
Lainlah jika parti sudah berusia berpuluh tahun dan telah melalui 5-6 kali pemilihan. Masuk akal jugalah syarat tersebut diguna pakai, kata Sabudin. Lagi pula, Bersatu adalah pembangkang. Tiada parti pembangkang di dunia ini meletakkan syarat ketat untuk ahlinya bertanding sebarang jawatan dalam keadaan tiada apa-apa dalam genggamannya. Adakah Bersatu mahu mencipta sejarah sebagai satu-satunya parti politik di dunia ini yang takut dengan proses pertandingan secara terbuka dan demokrasi? Kalau parti sedang menguasai kerajaan dan bagi tujuan mengelakkan perpecahan, munasabah jugalah jika diketatkan syarat pertandingan agar perpaduan tidak mudah dikoyahkan oleh unsur-unsur luaran yang mahu mengkucar-kacirkan kerajaan. Tetapi sebagai pembangkang, Bersatu perlu menunjukkan ia terbuka, lebih menarik untuk disertai dan ada kemeriahan dalam pertandingan sesuai dengan cita-cita mahu mengambil alih kerajaan. Dengan itu, membuat membuka seluas-luasnya syarat pertandingan merupakan satu keperluan yang mampu membawa lebih banyak kebaikan. Apa guna parti jadi lesu dengan syarat pertandingan yang amat ketat dan akhirnya kekal tersadai sebagai pembangkang untuk tempoh yang lebih lama. Di samping itu, dalam pemilihan 3 tahun lalu, Bersatu telah pun memberi kelonggaran kepada Ronald Kiandi untuk bertanding jawatan naib presiden, dan beliau telah memenangi jawatan tersebut bersama Razidin dan Muhammad Rafiq Nazaimuddin. Jika dalam pemilihan akan datang ini syarat ini tidak dilonggarkan, Ronald Kiandi juga tidak layak mempertahankan jawatannya. Kepelik jarinya, maka itu biarlah syarat pertandingan kali ini dilonggarkan untuk semua dan sesiapa jua, yaitu Hamzah, Azmin dan lain-lain pemimpin yang berminat. Bebas bertanding untuk apa saja jawatan presiden, timbalan presiden atau naib presiden pada pemilihan September nanti, ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, bye bye.